Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, jadi kembali kita dalam video kali ini untuk tajuk Maths tingkatan 5 untuk sukatan membulat. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita untuk sukatan membulat, okey, saya nak terangkan sedikit sebanyak dahulu mengenai dengan weightage markah untuk tajuk sukatan membulat yang akan keluar pada soalan pada kertas 1 dan kertas 2. Okey, jadi untuk makluman untuk tajuk sukatan membulat ni sebagaimana yang awak dah sedia maklum, okey, kertas 1 it is consists of two section, dua bahagian lah. Okey, section A dan section B. Okey, jadi untuk tajuk sukatan membulat kebiasaannya kalau keluar pada kertas 1, okey, dia akan keluar dekat section A yang pertama. Okey, yang pertama kalau dia keluar dekat section A, okey, kebiasaannya dia membawa 4 hingga 5 markah lah. Okey, kalau dekat section B dia akan keluar 8 markah normally kebiasaannya. Okey, untuk kertas 2 pula it is consists of 3 section. Ada section A, section B, section C. Okey, tapi sukatan membulat dia akan keluar sama ada section A ataupun B sahaja. Section C dia tak akan keluar dekat paper tu. Okey, jadi untuk paper tu untuk section A, okey, kebiasaannya dia akan keluar sebanyak 6 markah untuk satu soalan. Okey, untuk section B 10 markah. Okey, jadi apa yang saya nak maklumkan dekat sini, walaupun dekat sini saya senaraikan paper 1 ada section A, section B, paper 2 pun keluar dekat section A, section B, tapi kebiasaannya soalan sukatan membulat dia cuma akan keluar 2 soalan sahaja. Okey, satu soalan dekat paper 1, satu soalan dekat paper 2. Bermaksud kalau dekat kertas 1, okey, kalau dekat kertas 1, andai kata kertas 1 dia keluar dekat section A, yang ini 4 hingga 5 markah. Bermaksud dekat paper 2 nanti dia akan keluar dekat section B yang membawa kepada 10 markah. Okey, sama juga dengan the contra dia. Okey, kalau dekat paper 1 dia keluar yang section B, di dekat kertas 2 dia akan keluar yang section A. Jadi dia akan kontra dekat situ. Okey, menjadikan menjadikan andai kata kalau kita ambil untuk paper 1 dia keluar dekat section A, iaitu 4 hingga 5 markah. Dekat paper 2 dia keluar dekat section B 10 markah. Menjadikan total markah untuk tajuk sukatan membulat itu sahaja adalah 15 per 180 kalau kita totalkan paper 1 and paper 2 lah. Okey, so 15 per 180, which bila kita tukarkan kepada percentage, kepada peratusan, kita akan dapati bahawa untuk tajuk sukatan membulat peratusan markahnya adalah 8.3%, which quite besar lah sebenarnya dekat situ. Okey, jadi itu adalah sedikit sebanyak mengenai dengan tajuk sukatan membulat. Jadi sukatan membulat kebiasaannya dia akan keluar 2 soalan. Okey, satu soalan dekat paper 1, satu soalan dekat paper 2. Okey, the weightage markah kebiasaannya dia tak akan lebih daripada 20 lah. Okey, dan percentage per 100 kita akan dapat 8.3 plus minus. Okey, jadi seterusnya pula kita akan pergi kepada apa yang awak akan belajar dekat sukatan membulat ni sebenarnya. Okey, untuk tajuk sukatan membulat, okey, sebagaimana yang berada dalam awak punya buku teks mengikut silibus baru awak KSSM, awak akan belajar sebanyak 3 subtopik. Yang pertama awak akan belajar mengenai dengan radian. Maksudnya dari segi kalau soalan bagi radian, and then kena tukarkan kepada degree. Jadi apa formula yang kita akan pakai? Kalau daripada degree nak tukar kepada radian, apa formula yang kita akan pakai? And then apa situation yang kita kena guna radian? Apa situation yang kita kena guna degree, darjah? Okey, jadi kat situ awak akan belajar dekat subtopik yang pertama. Untuk subtopik yang kedua awak akan belajar pasal panjang lengkuk. Di mana formula untuk panjang lengkuk apa dia? S sama dengan J theta. Di mana theta itu dalam unit radian. Okey, yang ketiga awak akan belajar pasal luas sektor. Di mana formula untuk luas sektor adalah half, iaitu 1/2 J square theta. Di mana theta tu pun sama lah dalam unit radian juga. Okey, jadi awak akan belajar pasal these 3 subtopik mengikut silibus awak. Okey, tapi ini adalah 3 subtopik utama. Tapi ada beberapa perkara yang akan berlaku penambahan dalam tajuk sukatan membulat yang kebiasaannya akan keluar juga dalam exam. Di mana apa dia? Soalan suka juga minta suruh cari perimeter.
Dia boleh suruh cari perimeter. Yang kedua, dia akan keluar juga dengan luas segitiga, di mana luas segitiga dekat sini awak boleh menggunakan luas segitiga yang awak dah belajar dekat penyelesaian segitiga tingkatan 4 tajuk yang ke-9. Alright. Okey, dia ada perkaitan lah dekat situ. Okey, dan yang akhir sekali dia boleh juga tanya pasal luas tembiring. Okey. So itu adalah sedikit sebanyak mengenai dengan pengetahuan yang awak kena tahu sedikit sebanyak pasal sukatan membulat, apa yang awak akan belajar lah. Okey, jadi seterusnya tanpa buang masa, kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Dan dekat soalan yang pertama tu saya akan tunjukkan formula, okey, yang secara tidak langsung kita akan belajar di 3 subtopik. Okey, tapi saya akan mengajar mengikut ajaran melalui soalan-soalan lah. Alright, so kita terus pergi kepada soalan yang pertama. Okey, untuk soalan yang pertama, okey, dia kata rajah satu menunjukkan sektor AOB yang berpusat pada O. So ini sektor AOB dan pusatnya dekat mana? Pusatnya dekat O, dekat sini lah. Okey, and then panjang lengkuk AB. Okey, dia kata panjang lengkuk AB ialah 7.5 dan perimeter sektor AOB ialah 25 cm. And then dia suruh cari nilai apa? Suruh cari nilai theta dalam radian. Jadi kita kena faham, okay, dia kata panjang lengkuk AB bermaksud yang this one lah, lengkuk dia tu. Ya, ini dia bagi berapa? Dia bagi 7.5 cm lah. Alright. Okay, so seterusnya pula dia kata perimeter sektor AOB ialah 25 cm. So perimeter AOB bermaksud OA tambah lengkuk AB tambah panjang BO, totalnya 25. Itu maksud perimeter perkeliling. Alright. So soalan dia minta panjang radian. Soalan dia minta panjang radian. So dia minta nilai yang this one lah. Okey, untuk nak cari nilai yang this one, kita boleh menggunakan formula panjang lengkuk, iaitu S sama dengan J theta. Okey, so dekat sini kita boleh menggunakan apa? Kita boleh menggunakan formula S sama dengan J theta. Tapi masalahnya dekat sini adalah yang kita nak cari adalah nilai theta, tapi nilai radian kita tak ada, nilai S kita ada. So nilai J ni pula, okay, nilai jari ni pula dia bagi maklumat melalui perimeter. Okay, so perimeter adalah 25 cm3. Okay, so panjang lengkuk ni kita tahu 7.5. Jadi kita boleh buat idea kita 25 tolakkan dengan 7.5, kita bahagikan dengan 2. Kenapa bahagi dengan 2? Sebab OA dan OB nilainya adalah sama. So sekarang ni kita nak cari satu jari sahaja. So 25 tolakkan panjang lengkuk bahagikan dengan 2, maka awak akan dapat jari untuk OB. Alright. So nak cari jari dahulu, apa yang kita kena buat adalah, okey, nak dapatkan jari So nak dapatkan jari sama dengan berapa? Sama dengan perimeter dia tadi, iaitu 25 tolakkan dengan panjang lengkuk, iaitu 7.5, and then kita bahagikan dengan 2. Okey, sebab ada 2 panjang jari yang sama tapi kita nak satu sahaja. Okey, so kita tekan kalkulator, awak tekan kalkulator, maka awak akan dapat jawapan awak adalah 8.75 cm. Okey, jadi 8.75 cm inilah nilai jejari awak. Okey, so kat sini nilai jejarinya adalah 8.75. Alright. Okey, so jejari sekarang ni menggunakan formula S sama dengan J theta, panjang lengkuk So nilai J dah ada, nilai S dah ada, yang tinggal nilai theta. So boleh tak kita nak cari? Boleh lah. So menggunakan formula S sama dengan J theta. So yang ni saya bawa ke bawah. Maaf, dia tak boleh bawa ke bawah, so saya padam. Saya tulis baliklah kat bawah. Okey, so formulanya adalah S sama dengan J theta. Okey, dekat sini awak boleh terus gantikan formula.
Okey, gantikan nilai ataupun awak nak rearrange balik formula pun tak ada masalah lah. Okey, tapi dekat sini saya just terus gantikan sahaja. So nilai S panjang lengkuk tadi berapa? Panjang lengkuk tadi adalah 7.5 samakan dengan nilai J. Okey, nilai J jari yang kita dapat adalah 8.75. So yang tinggal kita nak cari theta, kita biarkan. Okey, so kita rearrange balik kita punya calculation. So nak dapatkan theta, dia akan jadi 7.5 bahagi 8.75 lah. Awak tekan calculator. Okey, so jawapan akhir yang awak akan dapat adalah 0.8571. Okey, so 0.8571 ni awak ambil 4 tempat perpuluhan ya. Okey, awak ambil 4 tempat perpuluhan. Alright, so theta ni dalam unit apa? Theta ni dalam unit radian. Okey, dah sedia ada dalam unit radian, tak perlu nak tukar-tukar dan sebagainya. Okey, so ini adalah awak punya calculation. Okey, dari segi markah dekat sini awak tengok berapa? 3 markah Jadi 3 markah awak dapat macam mana? Yang pertama sekali, markah untuk jawapan akhir 1 markah. Okey, markah yang kedua bila awak buat penggantian dekat sini 1 markah, dan markah yang terakhir awak buat bila awak cari nilai jari 1 markah. So dekat sini awak dapat 3 markah lah untuk soalan yang pertama. Okey, jadi setakat ini sahaja video kita untuk kali ini. Untuk video yang seterusnya kita akan pergi kepada tajuk sukatan membulat lagi. Okey, tapi untuk soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Alright.